Okey, baik. So, kepada para pelajar, cikgu harap kamu semua dah ada buku teks. Okey, boleh rujuk pada buku teks. Okey, sementara itu nanti kita akan gunakan nota-nota ringkas pula selepas ini ya. Okey, baik. Kita nak recap balik apa yang telah kita pelajari okey sepanjang beberapa kelas yang lalu daripada bab yang ketiga, iaitu berkaitan dengan raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. So kita telah melalui hampir separuh ataupun 3/4 daripada bab ini sebenarnya ya. Kita dah melalui 3/4 bab ini. So kita ulang balik, kita recap balik, iaitu tentang bab 3, raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Okey, jom. Okey, tentang raja berperlembagaan, kita mulakan dengan 3.1, iaitu latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen, di mana kita telah lihat tentang the background pemerintahan beraja. Secara umumnya, kita tahu bahawa pemerintahan beraja bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka, di mana kita tahu pada waktu itu raja-raja berkuasa mutlak. So semua undang-undang di dalam tangan raja. Sama ada hukum kanun Melaka ke, undang-undang laut Melaka ke, semua dalam tangan raja. Kemudian ada dipengaruhi dengan unsur-unsur konsep Islam. Kemudian ketika sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu sebelum tahun 1939, kita tahu British telah meluaskan kuasa dan British telah membentuk NNS, NNMB dan juga NNMTB. Di mana pada waktu ini NNMB dan NNMTB masih ada raja. Cuma raja-raja ini sebelum Perang Dunia Kedua telah menerima residen dan juga penasihat British untuk membantu sultan dalam pentadbiran. Namun begitu, raja masih memerintah. Raja masih memerintah, cuma British telah menempatkan penasihat dan juga residen British untuk membantu sultan-sultan dalam mentadbir negeri masing-masing. Dan pada waktu itu, kita tahu tujuan asal sebenarnya British meletakkan residen dan penasihat itu untuk perluasan kuasa British. Itu kita kena faham ya. Baik. Kemudian, semasa pendudukan Jepun, kita tahu bahawa raja-raja Melayu ini masih lagi diiktiraf sebagai pemerintah di negeri masing-masing. Dan juga sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Dan selepas Perang Dunia Kedua, maknanya selepas tahun 1945, kita telah lihat bahawa British telah menubuhkan Malayan Union. Dan pada waktu inilah raja-raja Melayu kehilangan kuasa, di mana hanya menjadi ahli majlis raja-raja Melayu dan setiap negeri akan diperintah oleh pegawai-pegawai British. Jadi ini yang berlaku semasa selepas Perang Dunia Kedua. Dan kemudian raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen wujud selepas merdeka tahun 1957. Di mana pada tahun 1957, selepas negara kita merdeka, raja-raja Melayu sekali lagi menjadi penguasa ataupun pentadbir, cuma dia menggunakan konsep raja berperlembagaan. Dia tak sama seperti dulu. Dulu raja berkuasa mutlak. So selepas merdeka menjadi raja berperlembagaan, di mana raja ini perlu ada undang-undang di atasnya, perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan. Jadi itu sedikit latar belakang berkaitan dengan sistem raja-raja. Dan kemudian 3.2 kita belajar tentang institusi majlis raja-raja, di mana majlis raja-raja ini telah bergabung dan membentuk majlis raja-raja. So majlis raja-raja yang pertama ialah Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kalau ada yang bertanya Durbar itu apa? Durbar itu adalah persidangan ataupun mesyuarat negeri-negeri Melayu Bersekutu. Maknanya mesyuarat bagi pemerintah-pemerintah ataupun raja-raja daripada 4 negeri: Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So keempat-empat raja ini telah bergabung untuk membincangkan pentadbiran kerajaan persekutuan, iaitu dalam Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1897. Kemudian ditubuhkan Majlis Sultan-Sultan
semasa Malayan Union. So, British telah menubuhkan Majlis Sultan-Sultan ataupun dipanggil The Council of Sultans. Namun begitu, kita tahu bahawa raja-raja tidak menyertai Majlis Sultan-Sultan ini kerana menentang pelaksanaan Malayan Union. Seperti mana yang kita belajar semasa dalam bab 4 sejarah tingkatan 4 dulu. Ya. Kemudian pada tahun 1948, selepas kita tahu Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan menggantikan Malayan Union. So pada waktu itu ditubuhkan Majlis Raja-Raja. Namun begitu, pada waktu ini Majlis Raja-Raja perlu mengikuti ataupun perlu mematuhi perlembagaan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan kemudian Majlis Raja-Raja ditubuhkan selepas merdeka, di mana Majlis Raja-Raja ini pada waktu ini telah dianggotai oleh 9 orang sultan dan juga 2 orang ataupun 4 orang yang dipertua negeri, iaitu bagi negeri-negeri yang tidak ada sultan seperti Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sarawak dan juga Sabah. So keempat-empat ini telah menerima yang dipertua negeri dan mereka menyertai persidangan Majlis Raja-Raja. Dan kemudian kita telah lihat tentang kedudukan Majlis Raja-Raja ini. So fungsi-fungsi Majlis Raja-Raja kita telah lihat, pelbagai fungsi dia yang telah kita lihat hari itu. Dan kemudian kita telah lihat 3.3, iaitu yang di-Pertuan Agong dan Raja. So kita telah lihat bahawa yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya ialah ketua utama negara. Dan yang di-Pertuan Agong ini adalah ketua bagi semua raja-raja yang ada. Dan ianya dipilih daripada kalangan sultan-sultan negeri itu sendiri secara bergilir-gilir, di mana setiap sultan akan diberi peluang selama 5 tahun untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Ya. Bermula dengan Negeri Sembilan, kemudian Selangor, kemudian Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan juga Perak. Dan kemudian pusing semula kepada susunan asalnya. So itu yang di-Pertuan Agong. Dan yang di-Pertuan Agong ni kedudukan dia adalah sebagai ketua utama negara yang akan menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan dan kebesaran. Dan keutamaan kedudukan ini kita lihat dalam persekutuan, iaitu orang pertama paling penting ialah yang di-Pertuan Agong. Orang kedua, Raja Permaisuri Agong. Orang yang ketiga penting dalam negara kita iaitu raja-raja dan pemangku raja. Orang yang keempat, yang di-Pertua bagi negeri-negeri yang tiada sultan tu. Yang kelima, bekas Raja Permaisuri Agong yang masih menerima saraan daripada Kerajaan Persekutuan. Dan yang keenam, barulah Perdana Menteri. Dan ketujuh, barulah Timbalan Perdana Menteri. So ini susunan keutamaan kedudukan dalam Persekutuan Malaysia. Dan kemudian kita telah lihat kuasa yang di-Pertuan Agong terdiri daripada 3 bahagian, iaitu kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. So kuasa eksekutif berkaitan dengan tindakan-tindakan yang di-Pertuan Agong yang perlu mengikut nasihat jemaah menteri, seperti melantik Perdana Menteri, melantik jawatan-jawatan penting, ketenteraan dan diplomatik. Manakala untuk kuasa yang di-Pertuan Agong di bidang perundangan, iaitu perundangan kita tahu undang-undang dibuat di Parlimen. Sebab itu yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Parlimen untuk bersidang atau membubarkan Parlimen. Dari sudut agama, yang di-Pertuan Agong akan menjadi ketua agama Islam bagi negeri baginda dan juga negeri-negeri yang tiada sultan. Begitu juga yang di-Pertuan Agong akan melindungi hak keistimewaan kaum-kaum Melayu dan kaum-kaum yang lain. Begitu juga baginda berhak untuk isytiharkan darurat. Itu kuasa perundangan. Dan kuasa kehakiman pula, yang di-Pertuan Agong akan boleh mendapat ataupun memperoleh kuasa pengampunan dan juga baginda boleh melantik hakim-hakim mahkamah atasan. Alright. Dan hari itu kita telah lihat sedikit tentang amalan demokrasi, iaitu amalan pilihan raya.
Di mana ini adalah contoh demokrasi ataupun ciri demokrasi yang diamalkan, okey, di peringkat persekutuan dan negeri, iaitu kita telah lihat tentang pilihan raya. So pilihan raya akan diadakan setiap 5 tahun, dan dengar-dengar ceritanya dalam tahun ini kot kita ada pilihan raya. Dengar-dengar ceritanya lah. Mungkin tahun ini kita akan ada pilihan raya umum. Ya. Dan pilihan raya ini bertujuan untuk apa? Untuk kita memilih pemimpin yang kita yakini untuk mendapat mandat. Mandat tu ialah amanah ataupun kepercayaan, supaya dapat memimpin kerajaan untuk memerintah. Jadi kita telah lihat berkaitan dengan pilihan raya. So kita nak lihat hari ni, kita sambung dengan kebebasan asasi. Kebebasan asasi yang kita nak sambung. Hari tu kita sambung sikit je. So hari ni kita nak sambung kebebasan asasi. Apa itu kebebasan asasi? Kebebasan asasi ni ialah dikatakan hak asasi ataupun hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. So perlembagaan telah menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi, antaranya termasuklah kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan, serta kebebasan bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan. So kita telah lihat yang pertama sekali, iaitu kebebasan diri, di mana kita kata bahawa apa? Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Maksudnya di sini tidak ada orang yang boleh kita katakan tidak ada orang yang simply kita ada hak untuk membunuhnya, ataupun kita tak ada hak untuk melucutkan kebebasan orang lain, melainkan mengikut undang-undang. Contohnya, sekiranya berlaku jenayah, so pelaku jenayah itu akan dikenakan hukuman mengikut undang-undang. Maka undang-undang berhak untuk melucutkan kebebasan dirinya. Jadi itu kebebasan diri. Sebab itu kebebasan diri perlu dilihat daripada sudut semua perkara. Sebagai contohlah, Sekejap, cikgu kena pause recording ni. Kenapa cikgu off record kat situ? Sebab benda ni takut viral dan juga takut nanti kontroversi. Cikgu bukan nak menghasilkan kontroversi. Cikgu tak suka hidup kontroversi. Buat sesuatu perkara yang tak baik, kemudian viral, kemudian mohon maaf, kemudian nanti famous kelas. Tak ada. Ini kelas hukum atau kelas sejarah. Tak, ini ingat sebenarnya kamu faham tak kenapa sejarah ada cerita-cerita macam ni? Sebab kamu kena faham, sejarah yang dulu akan mengajar kita, membentuk kita hari ini. So, perkara-perkara yang itu boleh dijadikan teladan, boleh dijadikan panduan. Itu tujuan belajar sejarah. Bukan semata-mata untuk skor, tapi digunakan dalam kehidupan kamu daripada hari ini dan akan datang. Itu sebenarnya. Baik. Mana kau nak cari kelas macam ni lagi? Poyo cikgu ni. Baik. Jom kita teruskan. Yang kedua, iaitu kebebasan beragama. Islam ialah agama persekutuan. Ini kamu kena jelas. Islam ialah agama persekutuan Malaysia. Maknanya agama rasmi persekutuan Malaysia. Namun penganut agama lain bebas ataupun boleh mengamalkan agama masing-masing. Baik. Di sini juga kita kena ingat kebebasan beragama ini juga merujuk kepada pilihan masing-masing untuk beragama. Ada orang yang berpindah agama, itu hak dia. Namun kita tahu bahawa setiap agama akan ada dia punya hukuman atau denda kepada orang yang berpindah agama ataupun bertukar agama. Jadi, kalau kamu rasa macam, aku nak tukar agama lah apa semua kan, jangan. Fikir panjang-panjang. Ingat, agama ialah cara hidup.
Agama is not about ritual semata-mata, tetapi is the way of life. So, kalau kamu bertukar agama, bermakna kamu akan bertukar the way of life. So, adakah bertukar cara hidup itu akan mengubah diri kamu menjadi lebih baik? Fikirkan kat situ. Ya. Jadi itu kita sebenarnya nak mencari yang lebih baik kan. Jadi itu tentang kebebasan beragama. Ingat, Islam ialah agama persekutuan, namun agama lain boleh diamalkan. Itu kebebasan. Yang ketiga, hak berkenaan pendidikan, di mana tidak boleh ada diskriminasi. Maksudnya tidak boleh ada pengecualian terhadap warga negara, okey, atas apa juga alasan. Sama ada alasan agama ke, alasan ras ke. Ras ni sebenarnya adalah kaum ya. Dia ambil daripada perkataan bahasa Inggeris, race, R-A-C-E. Maknanya kaum, keturunan ataupun tempat lahir. So tak boleh ada pengecualian. Dan agama pun kena jugalah kan. Kalau dia tiada agama sebab dia ragu-ragu, macam mana tu? Okey. Baik. Kalau dia tiada agama, bagus soalan ini. Kalau ada orang nak join politik, dia kena memenuhi syarat, dan agama pun kena jugalah kan. Okey, betul. Kalau dia tiada agama sebab dia ragu-ragu, macam mana tu? Okey, baik. Kalau seandainya seseorang itu atheist. Atheist ni maknanya dia tidak ada agama dan dia tak percaya kepada agama. Itu atheist. Baik. Kalau orang yang atheist itu sebenarnya maaf cakap lah, orang atheist ni sebenarnya dia tidak ada tempat dalam Malaysia sebenarnya tau. Sebab apa? Sebab dia telah melanggar rukun negara yang pertama. Rukun negara yang pertama apa? Rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kalau dia sendiri tak ada Tuhan, dia tak ada agama, dia tak ada Tuhan, maka dia telah melanggar yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tak kisahlah, maknanya kalau di Islam, okey, Tuhan dia Allah. Kalau Buddha, Tuhan dia. Okey, kalau Hindu, Tuhan dia. Still ada Tuhan. Dalam rukun negara, kepercayaan pada Tuhan nombor satu. So, kalau dia tiada agama, bermakna dia tak layak untuk duduk di Malaysia. Sebab Malaysia tak iktiraf etis sebenarnya. Tak iktiraf etis. Ataupun tak iktiraf orang yang tidak ada agama sebenarnya. Okey. Jadi, itu sebenarnya berkaitan dengan agama ni. Baik. Okey, hak berkenaan pendidikan. Okey, sebagai contoh tidak ada orang yang boleh halang agama, halang pelajar-pelajar ataupun halang mana-mana orang untuk mendapatkan pendidikan. Walaupun atas alasan agama ke, ras ke, keturunan atau tempat lahir. Sebagai contoh cikgu sendiri alami di mana anak cikgu sendiri sebenarnya dia hantar ke sekolah Cina. Sekolah Cina, SJKC Chiwen sebenarnya. So dia hantar ke sekolah Cina. Dan cikgu lihat tidak ada kita kata diskriminasi antara orang Cina ataupun orang Melayu berdasarkan keturunan ke berdasarkan agama, tidak ada perbezaan. Dilayan sama rata. Begitu juga kalau kamu pergi sekolah kebangsaan. So menerima layanan yang sama. Unless kalau kamu pergi sekolah yang memang sekolah agama lah. Takkanlah sekolah menengah agama Islam, takkanlah Vines nak pergi join sekolah menengah agama. Kan? Kan? Itu memang tak boleh lah kan, sebab dia berdasarkan agama. Kan? Jadi ada pengajian agama, hadis, Quran dan sebagainya kan. Tak bolehlah Vines join. Begitu juga kalau macam ada sekolah berasaskan agama Buddha ke, berasaskan agama Hindu, takkanlah Nafi Iman nak join pula kan ke sekolah tu. Tak boleh lah. Itu memang berasaskan agama. So tak boleh lah kat situ. Ya. Baik. So itu hak berkenaan pendidikan. Semua orang layak mendapat pendidikan tanpa alasan. Dan yang keempat, kita tengok kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan pendidikan. Tetapi yang keempat ni, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak
kepada kebebasan bersuara. Maknanya kebebasan untuk berkata-kata, menyuarakan hak. Kebebasan untuk berkumpul, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Semua rakyat ada hak itu. Namun, dia ada ni kebebasan, ingat kebebasan asasi semua ini yang diperuntukkan ini dalam perlembagaan, take note benda ni, tidak bersifat mutlak. Is not total freedom. No. Tetapi tertakluk kepada, maknanya it depends on sekatan-sekatan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Dan kenapa ada sekatan ini? Sekatan ini bertujuan untuk memastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang demokratik. Apa maksud kebebasan tak mutlak? Macam ni. Kamu ada kebebasan bersuara. Kamu ada hak untuk bercakap apa saja. Tetapi dalam undang-undang, kamu tidak boleh bercakap tentang isu-isu sensitif seperti perkauman, seperti keagamaan. So itu tak boleh. Jadi itu yang maksudnya bebas. Tapi kebebasan tu tak mutlak. Kebebasan tu ada had. Had dia kat mana? Isu sensitif tak boleh cerita. Isu agama tak boleh cerita. Isu untuk menghina raja-raja ataupun agung tak boleh. Mempersoalkan sistem raja, mempersoalkan yang di-Pertuan Agong tak boleh. Itu dalam perlembagaan memang item-item yang tak boleh dibincangkan ataupun tak boleh kita kata tidak boleh disuarakan secara open. Kalau kamu nak bincang pun boleh, bincang sendiri-sendiri boleh lah. Contohnya macam katakan kamu Vines nak bincang ke kan dengan kawan kamu tentang kan, I think sistem raja ni macam kurang efektif lah because of this. It's okay. Tetapi itu perbincangan pendapat kamu. Tetapi kalau kamu tak boleh suarakan dalam akhbar ataupun dalam majalah, ataupun suarakan dalam internet, ataupun suarakan dalam Twitter, saya tak puas hati tentang sistem raja apa semua. No. Kalau kamu buat macam tu pernah berlaku di Perak, kata Sab Cikgu, ada seorang, back to 2020 rasanya, ada seorang lelaki yang telah mengutuk, mengecam, menghina yang di-Pertuan Agong. Dia mengecam dalam Facebook ke dalam Insta macam tu. After 2 hours, polis datang rumah. Polis ambil dia, bawa pergi balai. Kemudian menyesal tak sudah. Dikenakan hukuman denda dan juga penjara, kata Sab Cikgu. Yes. Kenapa? Isu itu sensitif. Kenapa sensitif? Sebab isu itu boleh menyebabkan mengganggu ketenteraman awam dan boleh mencetuskan pergaduhan. Sebab itu isu sensitif ni jangan dibincangkan. Dan itu yang dimaksudkan kebebasan tidak mutlak. Kebebasan yang tidak mutlak. Boleh faham, Dave? Boleh faham kenapa kebebasan tak mutlak itu berlaku? Supaya tak berlaku rusuhan kaum. Cikgu, kucing saya sekarang ni mengganggu ketenteraman. Kalau kucing kamu mengganggu ketenteraman, sila letakkan jauh daripada diri kamu. Baik. Alright, so itulah yang dikatakan. Ingat amalan demokrasi dalam negara kita, yang pertama tentang pilihan raya, yang kedua tentang kebebasan asasi. Yang mana kebebasan asasi ini ada 4: kebebasan diri, kebebasan beragama, kebebasan hak berkenaan pendidikan, dan kebebasan bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan. Baik. Sebab itu kita lihat di sini kebebasan bersuara kalau kita tengok, termasuklah kebebasan media. Maknanya kebebasan akhbar yang dikawal oleh Akta Hasutan 1948 dan juga Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1988, di mana kalau ada mana-mana artikel ataupun rencana yang boleh mencetuskan
pergaduhan, isu-isu sensitif seperti perkauman, agama dan sebagainya, maka orang yang mengeluarkan artikel itu boleh dipenjarakan, boleh ditangkap. Kerana apa? Cuba untuk mencetuskan huru-hara dalam negara. So kena ingat, ada had dia. Baik. Suhakam, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam merupakan institusi hak asasi kebangsaan, yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999. Suhakam ini berperanan dan bagi mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Sebagai contoh, kalau katakan kamu dianiaya, contohnya kamu bekerja satu company, katakan selepas ini kamu bekerja satu company, selepas kamu bekerja 2 bulan kamu tidak menerima gaji. Katakan tak menerima gaji, kamu boleh report kepada Suhakam, di mana Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Kamu boleh bagi tahu bahawa syarikat ini saya dah bekerja 2 bulan, bagikan bukti saya bekerja kat sini, tapi 2 bulan dia dah tak bayar gaji. So Suhakam boleh buat siasatan dan boleh menjatuhkan ataupun boleh mensabitkan syarikat itu dengan kesalahan. Ya, hak asasi manusia tu hak mutlak manusia. Ya, betul, hak mutlak manusia. Hak sebagai diri manusia. Hak asasi tu maksudnya adalah hak asas bagi manusia. Hak asasi manusia ni berbeza di Malaysia, di negara-negara luar berbeza. Di Malaysia dia ada had-had dia. Kalau di negara barat tak ada had rasanya. Contoh di Amerika, mereka ada hak untuk apa? Berhimpun, ada hak untuk bercakap apa sahaja. Mereka ada hak untuk apa? Untuk menjadi atheist, menjadi agama lain, ataupun mereka ada hak untuk apa? Untuk memperjuangkan tentang LGBT, sama ada lesbian ke, gay ke, bisexual ke, transsexual kan. Mereka kata itu adalah atas hak asasi manusia. Bayangkan kalau hak asasi sebebas itu dibawa masuk dalam Malaysia, what will happen? Oh, mampus lah. Mampus. Lesbian berleluasa, gay, bisexual, transsexual akan berleluasa dalam negara. So ini akan merosakkan negara kita sendiri, rosak negara kita. Kenapa diorang tak ada batasan? Sebab diorang pegang betul-betul kepada kebebasan tu. Diorang pegang betul-betul kepada freedom itu. Ingat sebenarnya dalam dunia ni, dia bukan sesuatu yang sempurna ada had. Sesuatu yang sempurna, fahami konsep yang cikgu fahami selama ni, sesuatu yang sempurna dia bukan semua baik. Sesuatu yang sempurna pastinya ada kebaikan dan ada keburukan. Why can't it be all good? Macam mana Nazia? Sorry, I didn't notice my mic was on. So No, contoh but actually, why can't it all be good? I know it sounds naive, but just question. Well, Nazira, sebenarnya we are human. Bila kita human, kita akan ada kebaikan, but then kita pastinya ada sedikit kelemahan, betul tak? Pasti. Itu pasti. Kita So bukan, that's why we need limit lah. sebab kita bukan malaikat. We are not angels yang sebenarnya totally baik dan tak buat salah. So sempurna itu apa? Balance. Iaitu ada kebaikan dan keburukan kita sikit. Kita minimizekan keburukan. Kebaikan kita maximizekan dia. Itu yang dikatakan sempurna. But then mesti ada keburukan, kebaikan. Dia macam tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan dengan tangan kiri kalau anda lihat pun berbeza, nampak tak? Macam mana dia berbeza? Iaitu kalau kamu tengok jari ni, dua-dua ibu jari dekat. Sepatutnya kalau serupa, sama ataupun adil, mestilah di sebelah sini kan? Ataupun yang ini sebelah sini. So baru nampak macam sama, betul tak? Tapi dia tak sama. Kerana apa? Kerana dia mesti ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan keburukan ini bergabung, barulah sempurna menjadi tangan. Itu konsep dia. Jadi kalau macam di barat, totally freedom. Total freedom. Anything boleh buat. Sebab itu kalau kita lihat
Ya, tersentak sikit. Ya. Sebab itu kalau kita lihat di barat, mereka boleh melanggar apa saja. Mereka kata apa? Oh, ini hak asasi. Ini hak asasi manusia. Kami nak ni. Hak kami nak ni. Tak boleh. Itu akan merosakkan negara mereka sendiri. Merosakkan negara mereka sendiri. Sebab itu kita tak boleh nak ikut yang tu. Okey, hak kebebasan pastinya ada limit dia. Ada limit. Okey. Tersentak sikit Ya. Nak tanya korang lah. Nak tanya sikit lah. Cuma nak tanya. Ya, sila Finis. Kan mereka cakap hak asasi manusia, tetapi kenapa untuk black people dia tak ada hak asasi kat Amerika? Okey. Yang dikatakan hak asasi bagi orang Amerika contohnya adalah hak asasi bagi mereka sendiri. Bagi mereka itu hak mereka. Tapi siapa tu? Iaitu orang-orang Caucasian ataupun orang-orang yang white people. Oh, bagi mereka ini kebebasan kami. Tapi dia lupa orang lain punya kebebasan. Dia lupa orang lain punya kebebasan, iaitu yang black people, okey, yang orang-orang lain, dia tak nampak yang itu. Dia tak nampak yang tu. Yang dia rasa, kebebasan kami penting. We are superior. Itu yang menjadi problemsnya. Sebab itu, okey, kebebasan diorang tu tak boleh kita bawa masuk dalam Malaysia. Tak boleh Tak boleh. Okey. Hancur negara kita. Okey. Jadi di sini kita nampak bahawa kebebasan perlu ada had dia. Perlu ada had dia. Itu penting. Baik, so ini sebab itu sejarah sebenarnya yang kita belajar sejarah bukan semata-mata fakta, tetapi kita kena ada pemahaman tentang kebebasan itu sendiri supaya kita jadikan dia sebagai satu amalan. Alright. Lupa cikgu nak tanya. Jap. Cikgu nak tanya satu kataan sebenarnya tadi. Nak tanya satu soalan. Korang rasa korang ni orang baik tak? Korang ni betul-betul baik ke? Nak tanya korang. Tak sangat. I mean, I guess. But not myself. Sebenarnya tanamkan pada diri kamu. Itu penting. Iaitu apa tahu? Aku cuba buat yang terbaik. Tetapi aku sendiri ada kelemahan. Pasti ingat dalam diri kamu bahawa always remember kamu ada weakness. Kamu pasti ada weakness. Pastilah. Contohnya kalau kamu kata, saya ni pelajar cemerlang, saya pelajar yang bijak, saya pandai, kemudian saya banyak membantu guru, saya banyak membantu rakan-rakan. Kadang-kadang kita baik di sekolah, tapi di rumah mak kita kata apa? Alah, itu kat sekolah. Kat rumah dia tidur je, makan, tidur, bantu mak bila suruh je. Bila tak disuruh, dia tak tolong pun mak ayahnya. Kita kata, itu memang it happens. Kita tak perfect. Jadi bila kita sedar kelemahan kita itu, baru kita kata, diri aku ni sebenarnya dah sempurna. Cuma kena banyakkan lagi the goodness. Banyakkan goodness. Dan minimizekan the weakness. Itu baru jadi manusia. Itu perkara sebenarnya parents perlu tahu. Ya, betul. Banyak kan? Kalau katakan mak bapak kamu bawa kamu pergi ke sekolah, kemudian dia tanya, cikgu, anak saya macam mana bila ambil report kan? Anak saya macam mana kat sekolah? Oh, anak encik ni sebenarnya bagus. Dia kat sekolah, dia tolong kawan dia, kemudian dia sampai on time, dia bersihkan kelas dan juga dia selalu tolong cikgu bawa buku semua. Lepas tu mak kamu cakap apa? Asal kat rumah dia tak tolong pun, kan? Kalau pinggan pun mak dia yang basuh, bukannya dia yang basuh. Nampak tak? So macam ada dua watak, kat rumah lain, kat sekolah lain. Jadi itulah yang hakikat dia. Pasti ada kelemahan. Mak-mak suka malukan anak depan orang. Ya ke? Betul lah, Fi. Saya pun sama kena. Kantoi di situ. Mak-mak suka malukan anak depan orang. Tapi memang selalu macam tu kan? Dia kata bila borak mak-mak dengan mak-mak kan. Kebetulan kamu ada pula. Entah itulah. Kan?
Bukan macam dia ni kan. Dia ni oi kalau suruh payah betul lah kan. Contohlah kan. Okey. Taklah bukan semua. Betul, bukan semua kan. Lepas tu tak habis bandingkan dengan anak orang lain kan. Siap pandang kamu lagi tu. Kemudian saya cakap apa kan? Perasan tak? Nampak? Tengok macam tu. Kan bagus budak tu. Macam tu. Kan? Kan bagus macam tu. Ini apalah. Masa tu kamu rasa macam okey, baik mak, baik. Okey. Tertunduk malu ya. Rasa nak tujuh tingkap kereta. Sabar. Cikgu faham apa yang kamu lalui. Cikgu faham. Okey. Cikgu faham. Tak habis-habis nak bandingkan dengan anak orang lain. Ya, tak apa. Sabar. Satu hari nanti kamu tunjukkan bahawa kamu lagi power. Kamu lagi hebat. Okey. Jangan risau. Cik. Sebab tu saya suka cari tetamu yang ada anak perempuan. Aduh, Nafi, lain macam kau ni ya. Okey, baik. Okey. Baik. So ini berkaitan dengan kebebasan kebebasan asasi. Alright. Itu pun betul kan? Daniel. Okey. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Dalam amalan demokrasi, kita nak tengok amalan demokrasi. Okey, kita telah tengok amalan demokrasi. Yang pertama iaitu pilihan raya, amalan pilihan raya. Yang kedua iaitu kebebasan asasi, kebebasan. Dan yang ketiga, okey, dalam amalan demokrasi pastinya ada pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Iaitu pengasingan kuasa ini, okey, dalam negara kita sejak merdeka lagi, kita telah dibahagikan kepada 3 jenis pemerintahan. Ingat kuasa pemerintahan di negara kita dibahagi pada 3 badan. Iaitu badan perundangan yang dipanggil legislatif ataupun eksekutif iaitu badan pelaksana, dan juga kehakiman iaitu badan judiciary. Okey, ini perbezaan dia. So kepada mana-mana pelajar yang nak jadi lawyer ke apa kan, dia kena masuk dalam bahagian sama ada legislatif ataupun bukan legislatif, lebih kepada kehakiman lah, judiciary So kuasa badan ini ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan, dan yang di Pertuan Agong sebagai ketua utama negara akan menjadi punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini. Maknanya semua kuasa datang daripada yang di Pertuan Agong. So carta dia begini. Okey, yang di Pertuan Agong paling atas akan dibantu oleh Majlis Raja-Raja. Okey, Majlis Raja-Raja bantu. Kemudian kuasa ini dipecahkan kepada 3, badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Untuk badan perundangan ialah badan yang akan buat undang-undang atau dipanggil gubal undang-undang. Ya. Yang dipanggil gubal undang-undang, dan gubal undang-undang tu di mana? Di parlimen. Dan di parlimen undang-undang tu dibincangkan di mana? Mula-mula di Dewan Rakyat, kemudian di Dewan Negara. So ini badan perundangan. So ada beza, ada yang bertanya, apa beza badan perundangan dengan badan kehakiman? Bagus soalan tu. Dia macam ni. Yang buat undang-undang parlimen. Parlimen gubal undang-undang, buat undang-undang. Bila undang-undang tu dah siap, undang-undang itu akan pas kepada badan kehakiman. Supaya apa? Badan kehakiman yang execute the law. Maknanya badan kehakiman yang akan laksanakan undang-undang itu. Contoh contoh. Badan perundangan parlimen. Dia buat undang-undang tentang Akta Kawalan Penyakit. Okey, tahun 2020 di mana Akta Kawalan Penyakit untuk mengekang COVID-19 perlunya wajib orang awam pakai face mask bila di tempat luar. Kemudian patut ada penjarakan sosial. Kemudian juga perlunya ada sentiasa ada hand sanitizer. Dan setiap premis perlu sediakan kita kata logo My Sejahtera untuk di-scan. Dan juga sediakan tempat untuk hand sanitize.
So itu peraturan dia. So di situ juga ditulis apa tahu? Sekiranya ada mana-mana pihak yang melanggar undang-undang itu, maka hukuman dia apa? Hukuman dia contoh penjara 3 bulan, kemudian denda RM1,000. Okey, itu dia punya hukuman-hukuman dia. So bila dah diluluskan di Badan Perundangan, undang-undang Akta Kawalan Penyakit itu akan dibawa ke Badan Kehakiman. Untuk apa? Badan Kehakiman akan execute. So katakanlah ada berlakunya tangkapan. Contohlah Nafi Iman dengan Daniel Hakim, okey, keluar berjalan-jalan, okey, lupa bawa face mask. So duk borak-borak, suddenly datang pegawai penguatkuasa. Oh, kamu punya face mask mana? Alamak, saya tak bawa lah, saya tinggal. Oh, kamu berdua ni kena denda sebanyak RM300. Ini surat saman. Nah, okey, jadi okey, lepas tu kena saman kat mana ni? Kena bayar saman ni. Okey, kalau nak bayar saman, okey, ke balai polis, ataupun kalau kamu nak menentang ni, okey, kamu boleh bawa ke mahkamah. Jadi kamu, okey, Daniel dengan Nafi Iman kata apa? Saya nak menentang sebab saya bukan sengaja, saya tak sengaja, saya terlupa. Oh, saya nak menentang akta ini, saya nak menentang undang-undang ini. So kamu boleh pergi ke mahkamah. Di mahkamah, biasanya mahkamah bawahan lah. Mahkamah bawahan, kamu berdua pun pergilah ke mahkamah. So ada magistrate. Okey, kamu didapati telah tidak memakai face mask di khalayak ramai. Okey, apa ulasan kamu? Sebenarnya saya lupa. Kan? Saya bukan lalai, saya terlupa. Kan. Jadi saya membantah kesalahan ini. Saya bantah sebab saya tak sengaja. Kamu tahu kan bahawa magistrate kata apa tahu? Kamu tahu kan undang-undang akta ini telah tulis kalau langgar SOP akan kena denda RM1,000. Kamu kena denda RM300 je ni. Kamu nampak kan ini undang-undang dia? Kalau kamu tetap menentang, kamu boleh dipenjara selama 3 bulan. Apa pendapat kamu? Salah tetap salah. Jadi kamu pun kata okeylah. Okey, Daniel dengan Nafi Iman kata apa? Okeylah, saya mengakulah saya bersalah. Jadi saya merayu supaya diringankan hukuman kerana saya melakukan kesalahan tanpa sengaja. Jadi saya merayulah untuk dikurangkan hukuman ini. Jadi magistrate pun bincang-bincang. Okeylah, oleh kerana ini kesalahan kamu yang pertama, maka kamu diberikan amaran saja tanpa perlu denda. Ingat, lain kali jangan buat lagi. Okey, terima kasih banyak Tuan Magistrate. Nafi Iman dengan Daniel pun kata, terima kasih banyak Tuan Magistrate. Kemudian kamu pun dibebaskan. Kerana kesalahan yang pertama. Nampak tak? Maknanya apa beza Badan Perundangan dengan Badan Kehakiman? Badan Perundangan, dia buat undang-undang. Badan Kehakiman, execute, laksanakan undang-undang itu. Kalau dia pergi mahkamah untuk menentang pun ada hukuman je ke? Tak ada. Dia boleh mempersoalkan undang-undang tu. Tetapi undang-undang tu dia memang dah betul. Tapi kalau dia menentang juga, nampak sangatlah ibaratkan macam menentang, nak bergaduh dengan gunung. Nak menjerit pada gunung. Gunung tak runtuh pun, kamu yang sakit tekak, betul tak? Maknanya tak guna untuk menentang undang-undang. Sebab apa? Undang-undang memang dah fix, dah memang itu, dan kamu pun memang salah. Melainkan kamu tak buat salah. Jadi kamu boleh dibenarkan untuk merayulah. Untuk menentang mahkamah tak ada masalah. Tetapi kena bawa bukti yang betul lah. Bukti yang betul itu dia. Baik. So, itulah dia perbezaan Badan Perundangan dan Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ada ketua hakim, mahkamah atasan dan mahkamah bawahan, dan badan eksekutif dikuasai oleh Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Kementerian. Kamu lihat di sini ketiga-tiga badan ini dia tidak bercampur aduk. Kenapa dia tak bercampur aduk? Kerana Badan Kehakiman ini boleh melaksanakan hukuman ke atas pihak-pihak lain. Sama ada orang dalam parlimen ke, orang dalam Dewan Rakyat ke, Dewan Negara ke, even Perdana Menteri ke, Jemaah Menteri ke, Kementerian ke, boleh disabitkan kesalahan dan boleh dibicarakan. Maknanya apa? Undang-undang ini fair. Undang-undang ini adil. Sebab apa? Untuk semua orang. Sebab itu kena asingkan.
Bayangkan kalau Perdana Menteri atau Jemaah Menteri dia campur tangan dalam badan kehakiman. Maknanya Perdana Menteri pun nanti kalau buat salah dia boleh lepas, betul tak? Sebab dia campur tangan dalam badan kehakiman. So that's why diasingkan badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Boleh faham? Itu dipanggil pengasingan kuasa. Jemaah Menteri dengan kementerian pula apa bezanya? Perdana Menteri seorang. Jemaah Menteri tu ialah menteri-menteri. Timbalan Perdana Menteri, kemudian Menteri Kesihatan, Menteri Pelajaran, Menteri itu, Menteri ini, Menteri... Semua menteri-menteri itu adalah anggota Jemaah Menteri. Jemaah kan ramai. Jemaah Menteri itu ialah menteri-menteri. Dan kementerian itu adalah kementerian yang akan melaksanakan dasar. Seperti Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran akan diketuai oleh Menteri Pelajaran lah. Kementerian Kesihatan akan diketuai oleh Menteri Kesihatan. Itu je beza dia. Boleh faham? Jemaah Menteri ialah menteri-menteri. Kementerian ialah kementerian-kementerian dia. Okey? Baik. So inilah dia 3 badan. Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Okey, yang diasingkan kuasanya. Inilah dia gambar-gambar persidangan pertama Parlimen Persekutuan Tanah Melayu, dan ini adalah Kabinet Jemaah Menteri. Jemaah Menteri juga dipanggil Kabinet ya. Kabinet selepas merdeka ya. Jadi juga dipanggil Jemaah Menteri ataupun Kabinet. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat. Okey, inilah dia Badan Perundangan. Apa tugas Badan Perundangan? Badan Perundangan, okey, tugas dia iaitu menggubal undang-undang. Baik, masih ramai yang tak faham apa itu menggubal. Menggubal ni sebenarnya bukan mengubah bukan. Menggubal ni maknanya membuat undang-undang. Itu maksud menggubal. Jadi, Badan Perundangan pada peringkat Kerajaan Persekutuan ialah Parlimen. Maknanya, kalau yang buat undang-undang di peringkat Persekutuan, di peringkat Kerajaan Malaysia punya undang-undang akan dibuat oleh Parlimen. Manakala kalau kerajaan negeri-negeri, undang-undang di peringkat kerajaan negeri dibuat oleh Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. Itu beza dia. So, Parlimen. Inilah dia Parlimen. Ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia. Parlimen terdiri daripada 3 komponen ya. 3 komponen iaitu yang di-Pertuan Agong, kemudian ada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Parlimen merupakan lambang demokrasi dan juga mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Maknanya mencerminkan kata-kata rakyat yang diwakilkan oleh wakil rakyat yang telah dipilih. Dan Parlimen memang berkuasa menggubal undang-undang. Selain itu, Parlimen juga boleh meminda, membuat pindaan undang-undang, maknanya buat perubahan undang-undang persekutuan sedia ada, menyemak dasar kerajaan, luluskan belanja kerajaan dan sistem cukai yang baharu. Itu tugas Parlimen. Okey, inilah gambaran Parlimen ya. Okey, yang di-Pertuan Agong, salah satu komponen dalam Badan Perundangan. Kemudian Dewan Negara atau Senat. Dewan Negara ialah dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara, membahaskan, maknanya membincangkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Kat mana tempat dia? Dekat sini. Ini Dewan Negara. Kalau nak tengok gambaran dia dekat muka surat yang pertama tadi tu. Itu Dewan Negara ya. Kemudian yang di sebelah sini, dia ada 2 dewan, satu Dewan Negara, sebelah sini pula adalah dipanggil Dewan Rakyat. Di mana Dewan Rakyat iaitu dewan yang ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya.
Jadi, apa tugas Dewan Rakyat? Menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Maknanya, yang kalau korang tengok dalam TV kan, selalu kata, oh yang bergaduh tu kan, apalah YB. Okey, Temerloh, apa cerita Temerloh? Kemudian dia kata, Temu pula kata, apa pula daripada Temerloh? Ini orang, apa, ini perwakilan Shah Alam. Shah Alam, cuba cerita Shah Alam, apa yang berlaku? Itu yang korang tengok dalam TV kan. Yang bergaduh apa semua tu, itu adalah Dewan Rakyat. Itu Dewan Rakyat. So, kalau proses untuk buat undang-undang, mula-mula Dewan Rakyat dulu buat undang-undang. Selepas Dewan Rakyat buat undang-undang, Dewan Undang-Undang itu, rang undang-undang itu akan dibawa ke Dewan Negara. Supaya Dewan Negara ni akan bincangkan lagi dengan lebih detail. Sebab Dewan Negara ni biasanya dianggotai oleh orang-orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Sebab itu, macam cikgu pernah cakap bahawa Menteri Kanan Pelajaran, iaitu Dr. Razi Jidin kan. Dr. Razi Jidin itu sebenarnya adalah salah seorang daripada Dewan Negara. Iaitu dia anggota Senat. Jadi dia akan bahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat itu dengan lebih teliti lah. So itu tentang Badan Perundangan. Di peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri, kalau kita lihat di Malaysia terdapat Dewan Undangan Negeri di setiap negeri kecuali wilayah persekutuan lah. Dan ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai ahli parlimen. Dewan ini terdiri daripada Dewan Undangan Negeri terdiri daripada ada sultan atau yang di-Pertua Negeri selaku ketua negeri, ada speaker dewan dan juga ada ahli Dewan Undangan Negeri. Ada ahli Dewan Undangan Negeri. Baik. Ada ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. So, Dewan Undangan Negeri berfungsi untuk apa? Menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. So, itulah dia, Dewan Undangan Negeri. Baik. So, ada soalan tanya, kenapa wilayah persekutuan tak ada Dewan Undangan Negeri? Kerana wilayah persekutuan, wilayah persekutuan sifat dia iaitu dia terus report kepada kerajaan persekutuan. Sebab itu dipanggil wilayah persekutuan. Dia tak panggil negeri. Wilayah persekutuan. Maksudnya, wilayah itu, kawasan itu akan ditadbir terus oleh kerajaan persekutuan. Kalau ditadbir terus oleh kerajaan persekutuan, maka segala perkara berkaitan dengan wilayah tersebut akan dibincangkan di parlimen. Di parlimen di parlimen terus. Kalau macam Selangor lain. Selangor dia ada kerajaan negeri. Kerajaan negeri, kemudian dia ada Dewan Undangan Negeri. Kalau nak buat undang-undang berkaitan negeri tersebut, kena bawa ke dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Itu beza negeri-negeri dan juga wilayah persekutuan. So, wilayah bagi negeri ada DUN, Dewan Undangan Negeri. Wilayah persekutuan tak ada sebab dia terus report kepada kerajaan persekutuan. Itu perbezaan utama dia. Boleh faham very simple lah ni. Ini very simple. Dah faham nanti baru tahulah. Baik. Kita telah lihat yang ini. Ada soalan tak sebelum kita proceed lagi ni? Ada soalan tak berkaitan dengan badan perundangan, pengasingan kuasa dalam pemerintahan, dan kebebasan asasi? Ada soalan tak? Boleh faham? Boleh boleh Okey, baik. Kalau boleh faham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sekejap. Kita sambung lagi dengan badan eksekutif. Badan eksekutif, ingat badan perundangan iaitu badan yang menggubal undang-undang, terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, kemudian
parlimen yang terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Untuk badan eksekutif, iaitu ini dipanggil badan eksekutif, iaitu badan pemerintah yang akan melaksanakan kuasa-kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Dan badan eksekutif di peringkat kerajaan persekutuan ialah Jemaah Menteri. Maknanya ada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain. Manakala kalau di peringkat kerajaan negeri ialah dipanggil Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dia ada beza Kalau badan eksekutif, badan pemerintah di peringkat kerajaan negeri, dia tak panggil menteri, tak. Dia dipanggil exco. Nanti kita tengok. Okey, Jemaah Menteri ataupun dipanggil kabinet. Terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan. Dan tugas utama Jemaah Menteri ialah menggubal dasar negara. Maknanya menggubal matlamat dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Okey. Perdana Menteri, okey, iaitu kalau macam kita sekarang ni Tan Sri Dr. Ismail Sabri kan. Dia adalah Perdana Menteri, mengetuai Jemaah Menteri. Okey, dan akan memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Menteri-menteri pula, macam Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, akan mengetuai kementerian-kementerian mereka. Okey, untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Maknanya nak melaksanakan dasar kerajaan yang telah dipersetujui oleh Jemaah-Jemaah Menteri lah. So, anggota Jemaah Menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif. Maknanya segala tindakan dasar adalah tanggungjawab bersama. Jadi setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Sekiranya ada juga menteri yang tidak setuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah letak jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Contohnya kalau macam ada dasar kerajaan tu macam mana cikgu? Okey, dasar kerajaan ni banyak, iaitu mungkin berkaitan pendidikan, berkaitan dengan kewangan, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kesihatan, apa-apa juga boleh. Contoh, kalau katakan berkaitan dengan dasar pendidikan, contoh dasar pendidikan, kerajaan kata apa? Kerajaan kata bahawa semua sekolah boleh menerima semua pelajar tanpa mengira keturunan, agama, bangsa. Maka kalau katakan ada menteri yang membantah, menteri kata apa? Oh, saya tak setuju yang gini. Kalau tak setuju, bermakna kamu kena letak jawatan kerana tak setuju dengan dasar kerajaan yang telah sebulat suara nak buat. Itu tentang dasar kerajaan, iaitu matlamat kerajaan terhadap sesuatu perkara. Contohnya macam kita ambil satu lagi, iaitu dasar kesihatan, di mana kerajaan telah membincangkan, Kementerian Kesihatan dan menteri-menteri dah bincangkan bahawa memang pemakaian topeng muka ataupun face mask akan menjadi compulsory, menjadi wajib kepada semua orang apabila berada di luar. Maka kalau ada menteri-menteri yang bantah, kami tak setuju, ini akan menyusahkan rakyat, saya tak nampak muka rakan saya nanti, saya tak nampak muka kawan-kawan saya, jadi macam mana nak tengok muka dia, cun ke tak cun ke, handsome ke tak handsome, saya bantah yang ini. Maka dia kena letak jawatan. Dan juga letak jawatan kerana apa? Keputusan dasar tu telah dibuat secara majoriti. So kalau setakat seorang dua orang je yang menentang, sila letak jawatan lah. Dia gitu. Boleh faham itu yang dikatakan sebagai dasar kerajaan. Tapi memang betul kan, bila pakai face mask ni, kita tak nampak dah orang tu handsome ke, orang tu cun ke. Kita nampak mata je kan. Jadi macam sama je semua. Betul tak? Kan. Contohnya tak pergi jauh kan. Contoh macam kalau korang boleh tengok dalam kelas ni, korang tengok Lana dengan Marissa Rusli.
Korang perasan tak Lana pakai face mask tu? Mana nampak? Cuba tengok mana satu saya. Nampak jelas kan? Jadi itu perbezaan pakai face mask dan tak pakai face mask. Contoh. Okay, saya pula. Okay. Kat situ ya Daniel. Kat situ. Okay. Jadi itu maksudnya. Okay. Semua mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh jemaah menteri. So itu tugas jemaah menteri dalam badan eksekutif. Dan jemaah menteri kalau kita lihat ada istiadat mengangkat sumpah. Ni jawatan dan setia kepada serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri. Jadi sistem jemaah menteri ni sebenarnya diambil daripada sistem jemaah Kesultanan Melayu Kelantan. Di mana Sultan Muhammad yang kedua, Sultan Kelantan dulu telah membentuk sistem jemaah menteri bagi licinkan pemerintahan Kesultanan Melayu Kelantan. Dan antara jemaah-jemaah menteri yang telah ditubuhkan ialah jemaah penasihat raja, jemaah menteri istana, jemaah menteri keadilan dan kehakiman, jemaah menteri dalam negeri, jemaah menteri luar, jemaah menteri perbendaharaan, jemaah menteri peperangan dan jemaah menteri pentadbiran dan pengimarahan negeri. Dulu macam sekarang kita ada menteri pertahanan kan. Dulu tak ada. Dulu menteri peperangan. Maknanya matlamat dia orang mengusulkan tentang peperangan je. Maknanya ada menteri yang khas untuk menguruskan berperang. Tapi zaman sekarang tak ada menteri peperangan Zaman sekarang dipanggil menteri pertahanan, di mana kita wujudkan menteri itu supaya dia berfikir tentang bagaimana cara untuk mempertahankan negara. Kalau menteri peperangan memang tak ada kerja lah. Zaman sekarang ni mana ada berperang. Kan? Jadi sebab itu tidak ada jawatan menteri peperangan, tapi jawatan menteri pertahanan. Okey. Baik. So itu yang di atas itu adalah jemaah menteri kabinet. Ini adalah badan eksekutif di peringkat menteri-menteri ataupun kerajaan persekutuan. Manakala di bawah ini ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, di mana pada peringkat negeri, di peringkat negeri kuasa eksekutif, kuasa pentadbiran itu terletak pada sultan atau raja atau yang di-Pertua Negeri. Bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan atau juga dipanggil sebagai EXCO. EXCO ini kependekan bagi Executive Council. EXCO Executive Council. Di Sarawak dan Sabah, badan eksekutif dikenali sebagai Kabinet Negeri. Dan pentadbiran kerajaan negeri ini akan diketuai oleh Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Okey, baik, ada yang tanya, Cikgu, apa maksud pengimarahan negeri? Pengimarahan negeri maksudnya adalah keamanan negeri. Imarah, keamanan, kemakmuran negeri. Itu maksud imarah, pengimarahan. Iaitu keamanan dan juga kemakmuran negeri. So adalah menteri dalam pentadbiran dan pengimarahan negeri. Baik. Okey. Dan yang terakhir kita nak tengok. Okey, kita dah tengok. Okey. Korang boleh bertahan tak ni? Kita dah tengok badan perundangan, badan eksekutif, dan kita nak tengok yang satu lagi, badan yang terakhir iaitu badan kehakiman. Korang mampu bertahan lagi tak ni? Mampu bertahan Boleh boleh tak boleh? Bagi tahu terus terang. Mana pula cawan aku? Okey. Boleh mata berair. Mata berair. Okey, relax. Okey. Yang penting faham tu je. Yang penting faham. Okey, tentang amalan demokrasi. Okey. Sekali lagi cikgu ulang. Amalan demokrasi yang pertama, pilihan raya.
Yang kedua, kebebasan asasi. Yang ketiga, pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa ni terbagi pada 3, badan eksekutif, badan perundangan. Dan satu lagi kita nak tengok iaitu badan kehakiman. Boleh boleh sikit lagi. Sikit lagi. Aziz, lap mata tu. Lap mata tu. Mata tu berair kan? Lap mata tu. Okey. Okey, baik. Badan kehakiman. Badan kehakiman ni ialah badan yang bertanggungjawab untuk tafsirkan dan laksanakan undang-undang. Kemudian mempertahankan perlembagaan persekutuan. Tafsirkan, laksanakan undang-undang dan pertahankan undang-undang. Itu badan kehakiman. Dan badan kehakiman akan diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Okey, Ketua Hakim Negara, dan kuasa badan kehakiman ini akan dilaksanakan oleh mahkamah. Kuasanya akan dilaksanakan di peringkat mahkamah. Dan kenapa hakim dilantik? Hakim ni dilantik untuk memastikan sistem keadilan ataupun sistem kehakiman dan keadilan dapat ditegakkan di negara kita. Maknanya bukan Daniel Hakim, bukan Abdul Hakim, bukan Hakim, bukan. Hakim tu lain, tu nama negara. Ataupun nama negara, nama itu nama orang. Ini hakim hakim, judge. Okey, beza. Jadi peranan badan kehakiman sebenarnya adalah fungsi dia adalah untuk mengadili pertikaian. Ataupun antara pemerintah dengan rakyat ataupun sesama rakyat, mengadili pertikaian. Dan badan kehakiman juga akan selesaikan konflik antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. So, fungsi badan kehakiman ini bergantung pada status mahkamah yang terdiri pada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Selain itu terdapat juga mahkamah pada peringkat negeri. Peringkat negeri pun ada mahkamah, iaitu mahkamah syariah, iaitu mahkamah Islam, mahkamah berkaitan hukum-hukum Islam serta mahkamah anak negeri di Sarawak dan Sabah. Okey, korang tengok ni. Inilah dia hierarki ataupun susun atur badan kehakiman. Okey. Yang di bawah mahkamah magistrat. Okey, mahkamah magistrat ni maknanya mahkamah untuk kes-kes yang berkaitan dengan tak berkaitan kanun kesesaan lah, tapi berkaitan dengan kes-kes yang berkaitan denda, kesalahan jalan raya, kesalahan itu mahkamah magistrat. Mahkamah seksyen pula iaitu biasanya berkaitan dengan kanun-kanun keseksaan, iaitu seperti jenayah-jenayah yang besar sikit, rompakan, kecurian, kecederaan, peras ugut, pembunuhan, itu mahkamah seksyen. Kemudian itu mahkamah bawahan. Kemudian di atas dia mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ni adalah melibatkan kes-kes berkaitan kerajaan negeri dengan kerajaan negeri ataupun juga kes jenayah. Tetapi kes jenayah yang berprofil tinggi. Maknanya kes jenayah yang membabitkan watak-watak ataupun tokoh-tokoh besar. Contohnya back to tahun-tahun 1990 berapa tahun 2000 ada kes pembunuhan iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Pahang yang mana mayatnya telah ditemui dengan terpotong 18 dipotong 18, tangan potong, kini jari potong, leher potong, semua dipotong-potong di Kerat 18 di Pahang. Kes Mona Fendi. Ya betul, kes Mona Fendi tu. Itu dibawa ke mahkamah tinggi kerana kes melibatkan tokoh yang berprofil tinggi, tokoh-tokoh. Kemudian mahkamah rayuan adalah untuk menerima rayuan-rayuan daripada pesalah-pesalah, sama ada rayuan itu diterima ataupun ditolak. Dan kemudian mahkamah persekutuan juga melibatkan kes-kes yang lebih besar yang melibatkan negara dan juga melibatkan tokoh-tokoh besar. So, ini adalah perbezaan mahkamah-mahkamah. Ya, betul. Inilah dia badan kehakiman.
yang melaksanakan undang-undang. Ya. Jadi hakim mestilah bebas. Ingat tu Daniel Hakim. Salah. Daniel Hakim orang. Hakim mestilah bebas daripada pengaruh politik. Bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi adil. Maknanya hakim tak boleh tunjuk dia tu orang BN ke, dia tu orang PAS ke, dia tu orang DAP, tak boleh. Dia tak boleh tak boleh tunjukkan pengaruh politik dia. Supaya ini dapat menjamin integriti, maknanya menjamin ketelusan badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. So sebagai individu yang kita ni yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, kita sewajarnya memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seperti yang tersurat dalam rukun negara. Jadi pengasingan kuasa ni sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama. Dan pengasingan kuasa ini dapat membentuk konsep semak dan imbang dalam pemerintahan supaya kuasa pemerintahan kuasa pemerintahan tidak dikuasai oleh seseorang atau sesebuah institusi sahaja. Jadi hari ini kita banyak belajar tentang